السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jurukuasa Masjid Timah, seterusnya sidang hadirin sekalian, kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Dan saya akan mengupas satu tajuk bersempena dengan penamaan calon hari ini. Bersempena dengan penamaan calon hari ini, saya akan mengulas berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai fiqh politik ataupun fiqh siasat. Apa yang dikatakan fiqh? Fiqh ini fiqh. Fiqh maknanya hukum hakam ataupun peraturan agama berkenaan dengan politik. Sebagaimana dalam bab makan minum ada fiqh dia, dalam bab keluarga munakahat ada fiqh dia, dalam bab jenazah, bab hiburan, bab ibadat dan sebagainya, masing-masing ada hukum hakam dia. Maka politik juga ada hukum hakam dia. Cuma tuan-tuan jangan bimbang, saya takkan kempen tuan-tuan suruh pangkah kala apa. Itu ikut tuan-tuan lah, pangkah kala apa, merah ke, biru gelap ke, biru cerah ke, hijau ke, kuning ke, kala putih ke. Itu terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Cuma malam ni kita nak bincang dari aspek agama, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita ambil pertimbangan agama. Soal kita tersilap, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan semayang lah, kadang-kadang kita semayang maghrib, kita ingat 3 rakaat dah, rupa-rupanya 2 rakaat, tapi kita tak tahu pun, tak ada orang tegur kita. Itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Semayang maghrib 4 rakaat pun sama juga, tak sedar, tersilap, itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita yakin kita semayang maghrib 3 rakaat. Macam tu juga dalam bab politik. Bila tuan-tuan berpolitik, tuan-tuan berkempen, tuan-tuan mengundi dan sebagainya, pastikan bahawa tuan-tuan yakin apa yang tuan-tuan buat itu selari dan sejajar dengan hukum hakam agama, selari dan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Soal kita tersilap, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kesilapan kita itu. Maka tajuk kita pada malam ni ialah fiqh politik Islam dan isu-isu dalam pilihan raya kecil. Oh, ni best ni. Saya je kata best, tuan-tuan tak tahu, aku tuan-tuan kata menyampah, aku tajuk macam ni. Baik, muslimin muslimat sekalian, kenapa politik itu penting dalam Islam? Dia ada beberapa peristiwa dan saya nak petik peristiwa ni secara ringkas supaya tuan-tuan mendapat ilustrasi yang tepat. Tuan-tuan mendapat satu gambaran yang walaupun ringkas tetapi tepat sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Yang pertamanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu
zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Allah Ta'ala menceritakan bahawa sesungguhnya golongan yang diwafatkan oleh malaikat maut itu, mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Lalu malaikat maut bertanya kepada orang-orang yang mati itu, bagaimanakah keadaan agama kamu? Maka orang yang mati itu menjawab, kami mati dalam keadaan dalam keadaan kami adalah golongan yang tertindas, mustad'afin, di bumi kami sendiri. Lalu malaikat menempelak golongan itu dengan mengatakan bahawa bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas di mana kamu boleh berhijrah kepadanya? Maka balasan daripada Allah Ta'ala ialah neraka Jahannam yang Allah Ta'ala sebut sebagai wasa'at masira. Ayat Al-Quran ini diturun bersempena dengan peristiwa peperangan Badar. Apabila selesai peperangan Badar, yang mana peperangan ini dimenangi oleh tentera-tentera Islam, maka para sahabat Nabi ketika mengasingkan, menguruskan jenazah orang Islam diletakkan satu tempat, jenazah orang bukan Islam diletakkan satu tempat, tiba-tiba mereka lihat ada di kalangan orang-orang Islam yang menjadi tentera musyrikin. Maka timbul perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Bila ada orang Islam menjadi tentera musyrikin, kita nak letak dia dalam kumpulan mana? Kumpulan mayat orang Islam atau kumpulan mayat orang bukan Islam? Ada yang kata oleh kerana kita kenal mereka beriman kepada Allah dan Rasul, maka kita letaklah mayat mereka di kalangan tentera-tentera Islam dalam yang terkorban dalam peperangan Badar. Manakala yang lain kata tak, oleh kerana walaupun mereka Islam tapi mereka menjadi tentera musyrikin, maka hendaklah kita kumpulkan mereka bersama-sama dengan mayat tentera musyrikin. Maka turunlah ayat ini yang Allah Ta'ala menceritakan bahawa mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Maka Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Azim, dia membawakan beberapa perbahasan kenapakah orang Islam yang berada di Mekah tiba-tiba menjadi tentera musyrikin. Yang pertamanya, kerana mereka lebih rela berada di Mekah. Dalam saat Nabi dan para sahabat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah, dalam saat Nabi dan para sahabat sanggup tinggal semua harta benda, rumah tangganya, binatang ternakan, kebun, tanah dan sebagainya, tinggal semua semata-mata kerana agama. Tapi ada di kalangan orang Islam, dia rasa sayang kepada aset yang dia ada. Dia sayang kepada harta kekayaan yang dia ada. Bila berlaku pertimbungan, conflict of interest antara harta dunia dengan agama, kita nak utamakan yang mana? Maka Quran cerita kepada kita nasib yang berlaku kepada orang yang mengutamakan harta benda. Maka menyebabkan akhirnya bila berlaku peperangan, kerajaan Mekah memaksa mereka menjadi tentera musyrikin. Mereka tak mau menentang Nabi kerana mereka orang Islam, tapi sebab mereka dipaksa menjadi tentera musyrikin, maka mau tidak mau mereka terpaksa menjadi tentera musyrikin untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka terkorban, timbullah keraguan tentang status mereka, darjat jenazah mereka itu jenazah orang Islam ataupun bukan Islam. Maka hukum daripada Allah Ta'ala ialah mayat mereka adalah mayat orang bukan Islam, walaupun atas dunia mereka beriman kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kisah ni tuan-tuan sekalian, antara benda yang pertamanya, muslimin muslimat sekalian, agama mengajar kepada kita bahawa bila berlaku pertembungan antara agama dengan harta, kita wajib mengutamakan agama. Kita tak boleh sebab sayangkan pangkat, tak apalah. Tuan-tuan jadi hakim mahkamah,
Tuan-tuan disuruh dapat wahyu, dapat panggilan telefon daripada Tok Hakim hak lebih tinggi, bos kita kan, suruh buat keputusan yang menyalahi kebenaran. Kita pun duk fikir kita pun nak naik pangkat. Kalau kita tak ikut arahan tadi, apa akan jadi? Kita akan diketepikan kenaikan pangkat. Kita pun akur kepada panggilan telefon tadi. Maka orang yang macam ni contoh hak sama macam tadi. Kerana harta, kerana pangkat, nak naik jusa C, nak naik jusa B, dia sanggup ketepikan kebenaran. Berapa banyak dalam masyarakat kita, tuan-tuan sekalian, benda yang macam ni. Sebab kerana mengampu, bodek dan sebagainya, maka orang yang macam ni dia kena tahu. Dari segi agama, maka mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Itu satu contoh. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, daripada sunnah, petunjuk daripada sunnah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ada orang kata Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Yang tu pun betul juga, tapi yang tu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Nabi mati 12 Rabiul Awal, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Ada perbezaan pendapat, tapi hak tepatnya Nabi wafat pada hari Isnin. Muslimin muslimat sekalian, maka pada masa itu bila Nabi wafat, jenazah Nabi, jasad Nabi dikebumikan bila? Satu pendapat kata hari Selasa malam Rabu. Pendapat yang kedua kata hari Rabu baru tanah. Mana 2 hari atau hampir 2 hari barulah jasad Nabi baru dikebumikan. Lewat dikebumikan. Adakah lewat itu kerana tunggu siapa-siapa? Tak, bukan tunggu siapa-siapa. Kita hari ni lambat ke bumi sebab tunggu anak kan. Anak daripada KL lah, anak daripada Australia, anak daripada Amerika dan sebagainya, tunggu mereka balik. Tapi jasad Nabi sebab apa lambat dikebumikan? Kerana para sahabat, kaum Muhajirin, kaum Ansar dan sebagainya sedang berdebat di Thaqifah Bani Sa'idah. Berdebat di Thaqifah Bani Sa'idah. Kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, pergi dekat Madinah, tuan-tuan duduk hotel di Madinah tu, di sekeliling Masjid Nabawi tu, tuan-tuan cuba tanya mutawif yang bawa tuan-tuan buat umrah, ziarah dan sebagainya, tanya dekat mana Thaqifah Bani Sa'idah. Sekarang ni dia pagar, tuan-tuan sekalian, di tepi Masjid Nabawi tu dia pagar, dia buat macam kebun, ada pokok-pokok apa semua tu. Tuan-tuan pergi kat situ, kat situlah Thaqifah Bani Sa'idah, sebelah dengan pagar Masjid Nabawi sekarang. Di Thaqifah Bani Sa'idah adalah para sahabat sedang berbeza pendapat, berdebat siapa yang patut jadi khalifah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan tuan-tuan jasad Nabi lewat dikebumikan selama 2 hari. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa dari segi memilih pemimpin, macam hari inilah kan, nak pilih pemimpin 4 orang tu, tuan-tuan nak pilih hak mana kan? Nak pilih hak bebas 2 orang tu ke? Nak pilih hak 2 orang lagi tu ke? Pertimbangannya ialah pertimbangan agama. Kalau tuan-tuan rasa Barisan Nasional akan bagi pahala kepada tuan-tuan sekalian, pilihlah Barisan Nasional. Ada kempen Barisan Nasional ni kan? Kalau tuan-tuan rasa dengan memilih calon PKR itu mendatangkan pahala, pilihlah calon PKR. Kalau tuan-tuan tengok Quran dan hadis, tuan-tuan kata, oh dak, ini calon bebas ni boleh mendatangkan pahala kepada aku daripada Allah Ta'ala. Allah bagi pahala, bukan dia orang bagi pahala. Tak. Dengan pilih dia tu, Allah bagi pahala kepada kita, maka pilihlah dia. Jadi apa yang kita buat, pertimbangan kita ialah apa yang akan menyebabkan Allah bagi pahala kepada kita. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa dengan sebab itu sahabat Nabi mengambil masa 2 hari untuk mengebumikan jenazah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pentingnya soal memilih khalifah, memilih pemimpin, memilih sistem politik, siapa yang akan menerajui kita dalam bidang politik. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian, bila kita terlibat dalam politik, dalam kempen pilihan raya,
dalam memilih pemimpin, satu benda yang tuan-tuan kena ingat sungguh-sungguh. Apa dia? Kita berbeza pendapat antara kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Kita berbeza pendapat antara kita dengan jiran kita dengan kenalan dan sebagainya. Tapi satu benda yang tuan-tuan kena bear in mind, kena ingat sungguh-sungguh. Apa dia? Iaitu jangan sekali-kali kita bergaduh. Berbeza pendapat dia tak sama dengan bergaduh. Berbeza pendapat itu dibenarkan dalam agama. Tapi bergaduh, bermasam muka, menyebarkan fitnah, maki hamun orang, kata uduh dekat orang, itu semua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza pendapat tak jadi masalah. Yang penting tuan-tuan ada hujah. Itu yang penting. Contoh kan, sekarang ni duk bising pasal zikir menari, boleh ke tak boleh? Lantaklah kan. Berdebatlah, berbahaslah. Yang penting kamu ada nas kan. Tapi jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Jangan berkata uduh. Siapa yang sokong zikir menari, siapa yang menentang zikir menari, jangan bergaduh. Berbeza pendapat silakan. Bawa nas masing-masing, tapi jangan bergaduh. Sama juga dalam bab memilih pemimpin. Ada orang dia kata, oh, calon pilihan raya tak boleh perempuan. Ada yang kata tak boleh kerana perbezaan pendapat ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Datangkan nas masing-masing, tapi jangan bergaduh. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, kalau kita kata bahawa seseorang pemimpin tu lebih baik orang ni berbanding dengan orang ni, maka kita datangkan hujah. Jangan kita saling bergaduh di antara satu sama lain. Maka saya nak bawa satu ungkapan, kata-kata daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada Yunus As-Sadafi. Dia kata apa? Dia kata kepada Yunus, kepada Abu Musa, dia kata, ya Abu Musa, Imam Syafi'i kata, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Dia kata, wahai Abu Musa, apakah kita tidak boleh untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak sepakat dalam sesuatu masalah? Tengok adab Imam Syafi'i dalam bab berbeza pendapat. Imam Syafi'i dia ajarkan kepada kita, kita tetap bersahabat walaupun kita berlainan pendapat tentang sesuatu perkara. Boleh minum kopi sekali, boleh makan sekali, boleh pergi rehlah sekali, boleh ziarah-menziarah sekali, walaupun pegangan kita berbeza tentang sesuatu isu. Masyarakat kita hari ini tuan-tuan, banyaknya, bukan semualah, banyaknya tertutup. Tak boleh berbeza pendapat sikit, kita mulai nak membelakangkan orang tu. Kita mulai mau memusuhi orang tu. Ini salah. Imam Syafi'i dia tak ajar kepada kita macam tu. Dia ajar kepada kita berlainan pendapat, tapi kita tetap berkawan, kita tetap bersahabat seperti biasa. Kita tetap boleh bertepuk bahu seperti biasa. Sama juga tuan-tuan sekalian, Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata, wa ammal ikhtilaf fil ahkam. Dia kata ada pun perselisihan dalam masalah hukum hakam. Dia kata, fa aktsaru min ayyam dhabita. Dia kata banyak sebenarnya. Dia kata banyak. Dia kata banyak. Dia kata bahawa seandainya setiap dua orang Islam yang berbeza pendapat dalam sesuatu masalah perlu bermusuhan di antara satu sama lain, maka tidak akan ada persaudaraan sesama Islam. Dia kata bahawa kalau berbeza pendapat ni menyebabkan kita berbalah, dia kata, maka tak ada lah persaudaraan dalam Islam. Sebab berbeza pendapat ni banyak tuan-tuan, dia kata. Maka dia kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, dia kata orang yang paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyah nak bagi tahu ada dua orang, ada dua insan
yang paling mulia di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dua insan paling mulia ni, iaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Dia kata dua orang ni hak paling rapat dengan Nabi, yang paling kanan dengan Nabi, yang paling mulia di sisi Nabi, nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Ibn Taymiyah kata dua orang ni berbeza pendapat dalam banyak perkara. Kita boleh cerita tuan-tuan sekalian, tapi kedua-duanya tidak berbalah. Dua-dua mahukan kepada kebaikan. Dan kita tak pernah dengar dalam pengajian sirah bahawa Abu Bakar dengan Umar ni saling kata-mengata antara satu sama lain. Tak ada. Nak perang tuan-tuan, nak lawan dengan golongan murtad. Umar tak setuju dengan keputusan Abu Bakar Siddiq nak perang puak-puak murtad. Bagi Umar itu bukan murtad, dia kata bukan murtad, dia tak mau bayar zakat. Bagi Umar Khattab, dia kata Nabi larang kita bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Bakar kata, aku takkan biarkan orang yang membezakan antara kewajipan solat dengan kewajipan membayar zakat. Satu riwayat kata apabila Abu Bakar Siddiq hantar Khalid Al-Walid untuk pergi perang puak-puak yang enggan bayar zakat, satu riwayat kata masa dia hantar tentera tu Umar masih lagi belum setuju. Riwayat yang kedua kata masa hantar tentera tu Umar dah setuju dah, baru setuju. Wallahu a'lam antara dua riwayat ni yang mana lebih tepat. Tapi nak cerita, nak kongsi dengan tuan-tuan, ada dua pendapat tentang hal itu, menunjukkan kepada kita bahawa Umar dan Abu Bakar berbeza pendapat. Macam kita sekarang lah kan. Ada tak berbeza pendapat? Ada. Ada kata kena buat hudud sekarang juga. Ada kata kena buat hudud kan. Ada kata tak, hudud kemudian kena menang pilihan raya dulu baru boleh buat hudud. Bergaduh pula kan. Hak ni kata dekat hak tu kata dekat ni. Maka kita nak bagi nasihat tuan-tuan kepada para pejuang agama Allah bahawa sebagaimana Abu Bakar dan Umar boleh berbeza pendapat tentang isu agama, maka itu perkara biasa dalam politik Islam. Kita saling berbeza pendapat dalam soal strategi. Pendapat yang pertama pun nampak macam betul kan? Pendapat yang kedua pun nampak macam betul juga. Payah tuan. Dia masalah kita ni dalam bab agama ni, dia banyak benda tu dia bukan macam hitam dengan putih. Kalau macam hitam dengan putih senang. Tunjuk color putih. Masjid ni color apa? Ada tak orang dekat Bukit Timur ni kata masjid ni color hitam? Ada? Ada? Tak ada kan? Kalau ada hak kata color hitam tu memang tuan-tuan kena hantar hospital cepat-cepat kan. Semua kita kat Bukit Timah ni bila tunjuk masjid kalau apa, semua kata putih, tak ada kata hitam. Agama ni tuan-tuan, dia cukup senang kalau dia macam color hitam dengan color putih, cukup senang. Tapi masalahnya agama dia bukan macam color hitam dengan color putih. Dia banyak faktor yang menyebabkan manusia ni dia faham dengan cara yang tertentu. Kalau kita tengok dalam masalah hudud muslimin muslimat sekalian, yang pertama kata kita kena buat sekarang. Dia kata sebab apa? Dia kata sebab hudud ni adalah perintah Allah Ta'ala. Menang atau kalah pilihan raya kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita nak buat sekarang, kita nak kena bagi penerangan sekarang. Yang tu pun nampak macam betul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita buat kempen apa semua ni, ramai orang nak tahu tentang hudud. Dia jadi kontroversi. Semua orang pakar nak tahu. Saya sampai penat dah tuan-tuan nak cakap bab hudud. Semua orang minta suruh cakap bab hudud. Sampai orang bukan Islam pun nak tahu dan sebagainya. Dia ada hikmah dia. Tapi pada masa yang sama, orang kata bila kita bincang bab hudud ni menyebabkan bertelagah, menyebabkan nanti usaha nak rebut Putrajaya tak dapat. Itu satu pendapat juga. Pendapat yang kedua kata apa? Dia kata kena tunggu menang dulu, barulah boleh
laksanakan hudud. Yang ni pun boleh diperdebatkan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kalau sekarang pun boleh bergaduh, kalau menang nanti makin kuat gaduh. Kan kita tak tahu. Jadi benda yang macam tu adalah panca indera manusia yang Allah Ta'ala tak bagi kita tahu benda apa yang akan berlaku pada masa depan. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Mungkin pemimpin yang ada sekarang dia tergerak hati untuk melaksanakan undang-undang Islam. Mungkin juga, kita tak tahu. Jadi itu semua adalah hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting muslimin muslimat sekalian, kita bawa hujah kita, dalil kita, tapi kita jangan bergaduh. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, bila kita bergaduh, bila kita berbeza pendapat, maka kita kena ambil satu cara yang dipanggil sebagai yukhtaru ahwanus syarrain, iaitu mempertimbangkan kaedah memilih kerosakan hak lebih ringan. Ada dua benda buruk, bertembung dua benda buruk, nak pilih hak mana? Katalah calon A tak berapa elok juga, calon B pun tak berapa elok juga. Pas nak pilih hak mana? Calon ada berapa orang? 4 orang dah. Calon ada 4 orang. Calon Barisan Nasional tu tak kata tengok, oh dia ni bukannya bagus sangat pun. Contohnya lah kan, tak apa bagus, aku kenal sangat dia ni. Masa kecil-kecil dulu dia selalu bertendang punggung aku dulu. Adalah alasan kita. Nah, yang calon nombor 2, oh yang ni kawan dia perempuan pula, berdebat dekat parlimen tak berapa nak pandai. Nombor 3, calon bebas. Calon bebas boleh buat apa? Dia bebas sungguh. Dia seorang-seorang dekat parlimen, dia boleh buat apa? Calon nombor 4 bebas juga. Jadi semua tu ada masalah. Sebagai contoh, semua tu ada masalah. Maka dalam agama dia mengajar kepada kita, kalau 4 benda ni semua ada masalah, pilih masalah hak paling sikit. Katalah ada 2 calon, dua-dua ni banyak masalah. Ada 2 calon. Hak seorang tu kaki buaya. Kaki buaya tu istilah kaki buaya ni. Buaya. Seorang tu buaya. Kita tahu dah dia ni womanizer. Kaki perempuan. Pantang nampak perempuan semua dia sapu. Yang kedua ni apa ni? Kaki rasuah. Nak pilih hak mana? Dua-dua tu jahat belaka. Hak seorang ni kaki perempuan tapi bak rasuah dia tidak. Hak yang kedua ni dia tidak main perempuan tapi dia kaki rasuah. Lepas tu nak pilih hak mana? Tuan-tuan kata apa? Tak payah pilih, senang. Tuan-tuan tak pilih, tapi 2 orang ni akan terpilih. Tuan-tuan tak pilih, tapi 2 orang ni akan terpilih. Maka tanggungjawab kita, walaupun 2 orang ni dua-dua tu jahat, tapi tanggungjawab kita ialah memilih pemimpin yang paling sedikit bahaya dia kepada umat. Ini yang kata agama. Ini yang kata pahala, tuan-tuan sekalian. Apa sumbangan kita dalam menghalang kemungkaran? Apa sumbangan kita, hujah kita di sisi Allah Azza wa Jalla apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam usaha kita membasmi kemungkaran di atas muka bumi Allah Ta'ala? Kita kata, ya Allah, dua-dua tu jahat. Tuan-tuan, bolehkah kita hapuskan kemungkaran? Kita nak hapus kemungkaran tak boleh. Tetapi boleh tak kita meminimalkan kemungkaran? Boleh. Dengan cara, kalau ada 2 orang yang jahat, kita pastikan hak paling jahat tak naik jadi pemimpin. Hak naik jadi pemimpin, kalau jahat pun, jahat itu kurang sikit. Dah ustaz, dua-dua tu jahat belaka, banyak lah tu. Katalah 100%, hak seorang tu 90%, hak seorang lagi 99.9% dia punya jahat dia. Oh, jahat belaka tu tuan-tuan. Kan, jahat belaka. Bezanya 9% sahaja. Tuan-tuan nak pilih hak mana? Walaupun dua-dua tu dia punya jahat, semua dekat-dekat dengan 100%, tapi tanggungjawab kita ambil hak sikit. Walaupun sikit tu 90%. Itu cara. Muslimin muslimat sekalian, tindakan kita memulau pilihan raya, boikot pilihan raya, kita bimbang kalau naik hak lebih jahat.
Jadi muslimin muslimat sekalian, keluarlah beramai-ramai. Bila hari mengundi nanti, pastikan tuan-tuan pilih secara ikhlas lillahi ta'ala. Sebab setiap benda yang kita buat, semua tu Allah Ta'ala tanya. Hari akhirat tak ada satu pun benda Allah Ta'ala tinggal. Tak ada. Benda hak paling besar Allah Ta'ala tanya. Benda hak paling kecil yang kita tak sangka pun Allah Ta'ala akan hisap semua sekali. Muslimin muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan parti apa sekalipun, yang penting tuan-tuan buat apa yang tuan-tuan percaya dalam hati tuan-tuan, itu akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, dia kata bahawa hendaklah kita memilih pemimpin yang memiliki sensitiviti terhadap agama Islam. Kriteria yang disebut oleh para ulama, antaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia kata bahawa pilihlah pemimpin yang mempunyai kepekaan, dia peka, dia sensitif kepada agama Islam. Dia mempunyai perhatian yang baik, fokus kepada agama Islam, dan dia bagi kemudahan kepada dakwah ahli sunnah wal jamaah. Nak cari pemimpin, cari orang yang akan tolong tuan-tuan dalam bab mengembangkan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tuan-tuan tengok hak pertama tu, yang ni minta tolong apa pun dia tak bagi ni. Tak. Kita pergi rumah dia, dia dah jadi YB dah. Kita tahu dia ada dalam rumah, kita pergi, nanti keluarlah pembantu dia kata YB tak ada. Ni janganlah tuan-tuan. Jenis YB lagu tu tuan-tuan jangan lantik dia. Tapi kalau jenis YB yang suka sangat kepada kerja-kerja dakwah, yang ni tuan-tuan kena undi dia, yang akan membantu perkembangan agama Islam. Kemudian muslimin muslimat sekalian, dalam keadaan fitnah ni macam-macam lah, bila pilihan raya tuan-tuan sekalian, si A kata dekat si B, si B kata dekat si A. Kita yang duduk tengah-tengah ni tuan-tuan pening kepala. Kita yang duduk tengah-tengah pening kepala. Yang gaduh gajah sama gajah. Tuan-tuan ni gajah ke apa? Kan? Gajah sama gajah. Kita ni tak tahulah pelanduk ke apa, kita duduk tengah-tengah. Dalam keadaan macam tu tuan-tuan, tuan-tuan janganlah duduk kat tengah-tengah gajah. Lari keluar. Lari keluar, selamatkan diri. Kalau nak mati pun biar gajah tu hak mati, jangan tuan-tuan hak mati. Tak. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Nabi kata dalam hadis Imam Muslim, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Nabi kata ibadah pada saat fitnah seperti hijrah kepadaku. Bila fitnah teruk ni tuan-tuan, fitnah teruk ni, tuan-tuan duduk di pejabat, katalah duduk di pejabat, kawan satu pejabat fitnah kita sebab dia nak naik pangkat, kan? Dia nak naik pangkat, dia kata macam-macam dekat kita, dia bubuh dekat bos kita tu sampai bos kita percaya kita ni jahat. Sedangkan hak pelesiknya dia, bukan kita. Hantu rayanya dia. Tapi last kali kita jadi hantu raya. Kita sedih tak tuan-tuan? Sedih sangat, kan? Dunia hari ni tuan-tuan, hak banyak berlakunya macam tu lah. Dunia hari ni, kita hak baik ni, iyalah saya percaya tuan-tuan baik lah, kan? Kalau tak baik takkan main masjid. Hak jahat hantu raya sungguhnya dia tak main masjid tu. Ini semua orang baik-baik belaka, kan? Jadi orang macam kita ni tuan-tuan, hak jenis baik, semayang, time ada kuliah datang kuliah, ada kuliah subuh datang, ada program masjid buat, tu imam buat, kita datang. Hak macam ni lah orang nak kata jahat tu lah. Yang banyak berlaku, kan? Yang banyak berlaku lagu tu lah. Di pejabat pun lagu tu lah. Kita hak rajin ni, dah kita ni jenis mengaji. Kalau buat benda baik, jangan tunjuk kat orang. Kita patut pegang hak tu. Kita pun buatlah benda baik ni, tak tunjuk kat orang. Hak jenis jahat, dia buat baik sikit, dia tunjuk kat bos, kan? Hak mana jahat dia tutup. Last kali naik pangkat siapa? Dia. Kan? Kita ni pasal kita sembunyi semua hak baik kita, orang tak nampak.
Jadi kita pun sedih. Pasal apa sedih? Sebab kita yang duk baik, duk kerja sungguh-sungguh ni tidak diberi peluang naik pangkat. Orang tak puji kita, orang duk puji hak jahat tu. Yang ni banyak berlaku dalam kehidupan dunia pada hari ini. Maka Nabi kata beribadah pada zaman fitnah itu pahala dia macam berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sedih sangat, teruk sangat orang kata kat kita, tuan-tuan, beribadatlah kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak fitnah, semakin banyak kita beribadat kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan doa kepada Allah, makin dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu cara orang-orang saleh yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan risau, semua kita ni ada masalah berlaku. Saya ni ramai orang jumpa, tuan-tuan, duk cerita masalah dia. Tadi pun ada orang jumpa. Saya kata dia baru kahwin setahun lebih ya tuan-tuan, tapi dah banyak masalah dalam rumah tangga. Saya kata ginilah, saya kata jangan duk rasa kita seorang je yang Allah Ta'ala uji hak teruk-teruk. Sebenarnya orang lain pun Allah Ta'ala uji pun teruk-teruk juga. Tapi kita tak tahu je ujian yang berlaku kepada orang lain. Sebenarnya pengalaman saya jadi peguam, tuan-tuan sekalian, sebenarnya ramai orang yang banyak masalah, cuma kita je yang tak tahu. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka hendaklah kita memperbaiki diri kita, mencari ilmu-ilmu syariat, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan hukum hakam dia. Sebab pemimpin itu dia lahir daripada rakyat yang macam itu. Maknanya kalau pemimpin tu jahat, pasal apa? Sebab dia datang daripada rakyat yang jahat. Pemimpin yang baik, dia datang daripada siapa? Dia datang daripada rakyat yang baik. Jadi tuan-tuan hari ni rasa seronok ke hidup, ke rasa susah hidup? Kalau tuan-tuan rasa hari ni senang lenang, banyak rezeki, GST pun banyak, itu alhamdulillah lah. Okay? Sebab apa? Sebab tuan-tuan yang pilih. Dia lagu tu lah. Kalau tuan-tuan rasa susah, banyak masalah, pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan juga hak pilih. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kama takunu kama takuna yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan rakyat, begitulah keadaan pemimpin kamu. Pemimpin tu dia datang daripada rakyat. Kalau tuan-tuan rasa pemimpin yang ada sekarang ni memang bagus-bagus, itu gambaran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa pemimpin sekarang ni semua buruk-buruk, itu juga gambaran tuan-tuan. Kan? Kita yang undi dia, kita yang naikkan dia. Kalau tuan-tuan rasa yang ada sekarang ni bagus, kekalkan dia. Kalau tuan-tuan rasa yang ada ni tak bagus, turunkan dia, gantikan yang lebih baik. Semudah itu, muslimin muslimat sekalian. Saya je yang kata mudah lah. Kan? Itu terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Ada satu orang khawarij. Dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Ali, dia kata, pasal apa, dia kata, masa pemerintahan kamu ni banyak orang lawan. Banyak orang lawan kamu ni, menentang kamu, banyak sangat. Masa zaman Abu Bakar tak ada orang lawan seteruk macam kamu ni. Zaman Umar Al-Khattab tak ada orang lawan seteruk macam orang lawan kamu. Maka Ali radhiyallahu anhu jawab apa? Dia kata sebab zaman Abu Bakar dengan Umar, rakyat dianya adalah rakyat macam aku, dia kata. Rakyat macam aku. Sebab tu zaman Abu Bakar dengan zaman Umar, keadaan masyarakat bagus-bagus, dia kata. Tapi dia kata masa aku jadi khalifah, rakyat aku ni macam kamu, dia kata. Rakyat kamu, aku ni macam kamu. Jadi menyebabkan macam inilah keadaan. Jadi itu jawapan Ali bin Abi Talib. Dia kadang-kadang negara tu, tuan-tuan, keadaan negara, kita tak boleh salahkan pemimpin semata-mata. Tak boleh salahkan pemimpin semata-mata. Kita kena cermin juga diri kita. Kita sendiri tu macam mana? Rasuah, tuan-tuan. Yang ada rasuah ni pasal apa? Sebab ada yang bagi, ada yang terima. Itu masalah dia. Kalau ada satu pihak je, satu pihak lagi tak ada rasuah.
Saya duk tengok dalam Facebook. Tuan-tuan ada Facebook kan? Facebook ni muka buku. Sebab apa muka buku? Facebook patutnya buku muka. Tak apalah kan. Facebook ada orang tunjuk video gambar dalam Facebook. Ada satu Cina bagi duit RM20 kat polis. Polis tu koyak. Oh, saya seronok tuan-tuan, polis tu koyak. Tu bagus. Tuan-tuan kena viralkan. Tuan-tuan kena viralkan gambar macam tu. Maknanya siapa bagi rasuah kat polis RM20, polis akan koyak. Masa tu juga polis akan koyak. Kena viralkan gambar tu. Kita dah yang kita duk viralkan gambar apa? Gambar nama apa tadi tu? Diana Daniel. Duk viralkan gambar tu, gambar malam Jumaat, abang balik awal lah, malam ni malam Jumaat. Itu yang kita suka. Nah, yang gambar hak bagus-bagus bagi manfaat kita tak mau viralkan. Itu dia tuan-tuan sekalian. Kita tak mau. Orang yang terima rasuah pun kita tak mau. Orang yang bagi rasuah pun kita tak mau. Rasuah yang berleluasa ni pasal apa? Kerana ada dua pihak, yang terima dengan yang bagi. Jadi kalau tuan-tuan serius nak basmi rasuah, ibda binafsik, mulakan dengan diri kamu dulu. Nabi kata kita mula dengan diri kita dulu. Kita jangan duk bagi rasuah. Ni dah pakat duk bagi memang kan. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, dia kata apa? Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fis sultan. Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku tidak akan peruntukkan doa aku kecuali untuk pemimpin. Fudail bin Iyad kata kalau dia ni ada doa mustajab, hak dia nak utamakan doa tu apa dia? Untuk pemimpin, nak doakan pemimpin. Sebab tu para ulama tuan-tuan sebenarnya berbeza pendapat tentang mendoakan pemimpin dalam khutbah Jumaat. Sebahagian ulama tak setuju, memakruhkan mendoakan pemimpin. Tapi kalau Fudail bin Iyad, dia kata ada je peluang doa, dia akan doakan untuk pemimpin. Saya suka kalau kita doakan untuk pemimpin. Doa ni tuan-tuan, doa apa sahaja, tapi yang penting untuk kebaikan. Contohnya untuk Datuk Seri Najib, doa untuk kebaikan, jangan doa keburukan untuk dia kan. Ya Allah, bagilah taufik hidayah kepada Datuk Seri. Itu doa yang baik. Untuk raja kita, untuk TYT kita, doa untuk kebaikan. Janganlah pula ya Allah turunkanlah TYT supaya aku boleh jadi TYT. Jangan lagu tu. Yang ni kacau tuan-tuan. Saya pernah masa duduk belajar UIA tuan-tuan. Kami masa belajar, biasalah bas SJ, siapa yang duduk di Selangor dia tahu. Bas SJ masa tu duduk tunggu dekat bawah college. Kita masa student, kalau makan free ni, nombor satu seronok tuan-tuan. Kalau boleh makan free. Dekat Kuala Lumpur tuan-tuan, yang duk biasa bawa student naik bas pergi semayang hajat ni semua orang kaya-kaya, geng-geng datuk, Tan Sri, menteri-menteri. Satu hari saya duduk dalam bilik saya di college, satu budak Afghanistan ketuk pintu. Dia kata, ada bas duk tunggu kat bawah, makan free. Kita pun turun seronok. Penuh dalam bas tu, duduknya berdiri, duduk jadi duduk bergayut macam monyet dalam zoo tu kan. Penuh dalam bas tu. Rumah siapa tak tahu. Yang penting naik bas, sebab kita tahu dah nanti sampai dapat makan. Dia apa punya seronok tu. Mujur bukan naik bas, orang nak pergi sembelih kan, naik bas nak pergi makan. Tengok rumah siapa tuan-tuan? Rumah menteri. Dan arwah dah menteri tu. Saya tak mau cerita lah menteri tu, tapi menteri tu dikaitkan dengan Zila Jalil masa tu kan, menteri tu. Pergi-pergi tengok, Allah, saya kata dia ni kan, tak apalah, yang penting dapat makan kan. Duduklah kita ni, yang ramai-ramai ni semua budak-budak lah, budak-budak universiti kan. Orang tua adalah tak ramai, dalam 20 orang, 30 orang, tapi hak lain penuh dalam banglo tu, semuanya pelajar universiti. Satu bas, saya anggap lebih kurang 60 orang kot. Satu bas tu hak berdiri dengan hak duduk semua penuh, 60 orang, dekat 100 orang semua sekali. Lepas tu ustaz yang jadi khalifah tu kata, malam ni kita akan baca Yasin sebab Datuk Seri telah
ditimpa musibah kerana fitnah apa semua. Apa tu saya dengar lah yang geng-geng perempuan muslimat kat belakang cakap, macam ada masalah dengan Zila buat apa? Dia marah. Kan? Oh, kita baru tahu. Oh, rupa-rupanya buat baca Yasin ni pasal cerita pasal Zila Jalil. Okey lah kan. Kita pun tak ada masalah. Yang penting dapat makan je. Masa student kan makan je yang penting. Soal apa? Soal nak baca Quran ke sembahyang hajat itu nombor 2. Yang penting makan. Tambah-tambah rumah menteri, makan mesti sedap. Lepas tu ustaz tu kata, dia kata jadi kita nak minta kita baca Yasin, lepas tu nanti kita sembahyang hajat, kita nak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhi Datuk Seri daripada segala masalah ni apa semua. Lepas tu dia kata, dan kita juga minta doa kepada Allah supaya Datuk Seri dapat menggantikan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Lagu tu pula. Kan? Nak jadi Perdana Menteri rupanya. Tak apa, yang penting dapat makan. Tu lagu tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi yang tu tak apalah, tak adalah mendoakan keburukan. Tapi kalau kita doa keburukan supaya dia ditelan bumi apa semua, itu tak elok. Itu tak elok. Nanti kita minta dengan Allah supaya dia dipanah halilintar lah apa semua, itu tak elok. Fudail bin Iyad kata doa untuk pemimpin, maknanya minta doa supaya Allah Ta'ala bagi taufik dekat dia, bagi hidayah dekat dia, bagi petunjuk. Itu cara yang betul. Kita mendoakan pemimpin. Jangan doa benda-benda yang buruk kepada manusia yang lain. Dia kata apa? Dia kata bahawa sebagaimana kita berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kita semua daripada fitnah yang menyambar agama dan akal. Contohnya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia kata bahawa ketika mana ramai manusia mencela Uthman radhiyallahu anhu. Dia cerita masa zaman Uthman jadi khalifah. Kan? Kalau tuan-tuan ingat 4 khalifah Islam ni, 4 khalifah Islam ni hak paling teruk Uthman dengan Ali. Dia start dengan Uthman tu, lepas tu Ali, lepas tu habis lepas tu. Masa zaman Abu Bakar tu tahan lagi walaupun ada gejala riddah, tahan lagi. Zaman Umar pun walaupun Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ataupun Abu Lu'lu', tapi tahan lagi. Tapi hak teruk betul-betul umat berpecah ni tuan-tuan sekalian, dia bermula dengan zaman Uthman. Lepas Uthman, Ali, lepas tu habis tuan-tuan. Baik. Apa yang berlaku? Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata ketika mana manusia pakat duk kutuk Uthman ni, pakat duk kata macam-macam kepada Uthman radhiyallahu anhu. Dia kata ayah aku, dia kata ayah dia ni sahabat. Ayah dia tu sahabat. Dia kata ayah dia melakukan solat malam, ayah dia sembahyang malam, berdoa, ya Allah, jagalah diriku daripada fitnah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Maka ayah aku tidak keluar, mana sebab dia sakit, kecuali ketika meninggal dunia. Bila meninggal dunia baru dia keluar daripada rumah. Ada orang usung mayat dia keluar daripada rumah, nak mengelak daripada fitnah. Tapi nak ceritanya ialah bila dalam keadaan fitnah macam tu kita semayang. Kita hari ni semayang tak bila ada masalah? Bila ada masalah kita semayang tak? Kita dah bila kempen, bila raya, oh ni video nak tengok video, kita lagu tu. Kita bila tersebarnya fitnah, kita bukan semayang, tapi kita duk sibuk dengan benda-benda yang macam ni. Dengan Facebook, dengan WhatsApp, kita seronok sebar benda-benda yang macam ni. Kita bukan semayang. Kita semayang bila? Kita semayang bila nak kahwin baru semayang. Semayang apa tu? Nak kahwin tu? Hai, takkan betul? Tak tahu pula nak kahwin. Semayang apa? Nak kahwin, dah 2 orang lelaki pinang kita, nak pilih hak mana satu. Semayang apa orang panggil tu? Istikharah, lupa saya. Istikharah. Kita ni tuan-tuan, istikharah ni sunnah orang Melayu kita lah, bukan sunnah betul dah. Sunnah orang Melayu kita istikharah sekali je seumur hidup, betul tak? Orang buat. Istikharah bila buat istikharah? Sekali tu je. Bila nak kahwin baru istikharah. Masa nak buka warung kedai tak istikharah. Bila nak buka perniagaan, bila dapat tawaran kerja tak istikharah. Bila nak hijrah pergi negeri mana-mana tidak istikharah. Bila nak pilih apa-apa pendapat dalam agama ada masalah, nak zikir menari ke nak zikir tak menari kan? Tidak istikharah. Kita ni istikharah bila? Bila nak kahwin je. Tu istikharah. Lepas tu dah.
Kacau orang Melayu kita tuan-tuan. Semayang ni tuan-tuan, bila-bila masa kita semayang, kita kecil hati dengan isteri kita. Panas hati ni. Kalau ikut hati nak kata lah, hidung kemik. Nak kata lah. Macam-macam nak kata. Hidung kemik, muka bukan lawa. Kalau aku nak kahwin, nak datuk pun boleh. Geram ni, panas hati kan. Masa panas tu tuan-tuan, semayang. Itu yang betul, semayang. Minta Allah Ta'ala bagi petunjuk dekat kita, dekat isteri, dekat suami, dekat anak yang kita nak marah tu. Itu cara yang betul. Ada masalah, semayang. Tapi kita ni tuan-tuan, satu je kita reti, istikharah masa nak kahwin. Masa lain tak ada. Jadi muslimin muslimat dia macam orang kita lah, pergi kubur bila pergi kubur. Masa raya pergilah kubur ramai-ramai. Ni tak kena sungguh. Tidaklah haram tuan-tuan pergi kubur hari raya, tidak haram. Tapi dia menyalahi sunnah. Sebab apa menyalahi sunnah? Sunnah pergi kubur macam mana? Sunnah pergi kubur, jangan pakai pakaian hak mahal, hak lawa. Kita hari raya takkan pakai buruk je lah. Hari raya siap pakai samping. Orang lelaki nak pakai sampingnya dengan baju Melayu lengkap. Orang perempuan dengan baju apa tu setera. Hak beli kat Kelantan harga berapa tu? 500 ke 600 beli tu kan. Hak pakai setahun sekali, hak tu kita pakai. Menyalahi sunnah. Tuan-tuan pergi ke kubur hendaklah pakai pakaian yang biasa. Tak boleh pakai hak lawa. Tuan-tuan pergi ke kubur pakai baju pejabat, tak boleh, salah. Semua ni dengan baju, dengan butang, dengan baju tu butang apa tu hak mahal kan. Ngetu dengan necktie, salah. Dia kena pakai pakaian yang biasa. Malah ramai ulama mengatakan bahawa sunat kita menanggalkan alas kaki. Kaki ayam pergi ke kubur, menandakan tawaduk, menandakan kita rendah diri, menandakan insafnya kita bahawa kita akan kembali ke dalam tanah itu. Itu cara Islam. Kita duduk dekat kubur tu, duduk tunggu mak tak sampai lagi, dan lagi dia WhatsApp, dia gelak-gelak tu. Gelak-gelak dia WhatsApp. Dah hari raya. Hari seronok. Lepas tu pula pergi kubur, bersembang ni. Tadi dia hantar gambar apa tahu, dia kata ada arti, duduk bersembang lagi tu. Duduk hampa tinggal kat kubur tu, duduk sembang pasal WhatsApp lagi. Ni kacau tu. Ini kacau. Tak ada dah nada keinsafan di sisi kubur sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita, tak ada. Sebab tu tuan-tuan, hak betulnya bila pergi ke kubur, saya syorkan tuan-tuan, bukan salah tuan-tuan nak pergi hari raya. Nak pergi hari raya pergilah, tapi hak eloknya tuan-tuan, pergi masa kita pakai baju biasa. Kalau boleh, kalau tak mau kaki ayam pun pakai selipar Jepun, selipar biasa je. Jangan pakai kasut krokodil. Kasut krokodil, kasut apa? Kasut kelab. Tak apa, lamik Vietnam pun tak apa lah. Kan? Kasut kelab. Jangan pakai kasut kelab. Orang perempuan, kasut apa tu hak mahal tu, hak tu tinggi tu. Yang tu tinggal kat rumah, pakai selipar Jepun pergi dekat kubur. Kalau nak pergi kubur, itu hak Nabi ajar. Kenapa? Sebab nak hadirkan dalam hati tawaduk, insaf, khusyuk, dan takutkan kepada hari di mana kita juga akan masuk ke alam barzakh. Itu cara dia. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, hendaklah kita berwaspada dan menjauhi daripada benda-benda yang menyebabkan kita melanggar hukum hakam agama. Masa pilihan raya ni tuan-tuan, kita kena hati-hati. Kita benci dekat orang, kita sokong dekat siapa-siapa, pastikan kita jangan melanggar hukum hakam agama. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan, terutamanya dalam bab undang-undang Islam. Tuan-tuan kena faham bahawa undang-undang Islam ni undang-undang yang paling bagus. Yang paling bagus. Ada satu orang menteri besar sebuah negeri, tak mau sebutlah nama siapa, tuan-tuan tahulah siapa dia. Dia kata bukan dia tak sokong hudud, dia kata hudud ni memanglah dia ajaran Islam, tapi kita lebih mengutamakan kebajikan rakyat. Lebih mengutamakan kebajikan rakyat. Saya pun tepuk dahi tuan-tuan. Allah.
Dia ni tahu ke tak tahu undang-undang Islam tu apa? Kalau kamu betul-betul menjaga dan mementingkan kebajikan rakyat, hududlah jawapan dia. Tuan-tuan kena ragut dekat Bukit Mertajam, jatuh, luka. Undang-undang Malaysia, Penal Code, kanun keseksaan tak bagi apa-apa ganti rugi. Pernah ke orang Bukit Timah kena curi barang kat rumah dia dapat ganti rugi? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kena ragut, ada ganti rugi tak daripada kerajaan? Tak ada. Jalan tepi jalan, ada orang motosikal tarik handbag kita jatuh tergolek masuk dalam hospital Seberang Jaya 2-3 hari dalam ward, dapat ganti rugi tak daripada kerajaan? Tak ada. Kecuali cerita sokso tu, itu cerita lain lah. Tapi ganti rugi berapa je? Sikit. Tapi bila kita melaksanakan undang-undang Islam yang betul, hudud dan sebagainya, tuan-tuan dapat ganti rugi. Cedera tuan-tuan, dekat muka contohnya, cedera, jatuh tertiarap atas jalan tar, habis muka ni. Bukan luka teruk pun, dengan berdarah sikit-sikit apa semua tu muka kita. Dalam agama mangsa ragut macam tu, dia boleh dapat sampai RM200,000. Dapat RM200,000. Tuan-tuan, sikit ke banyak RM200,000? Kata lah Bukit Timah mungkin kaya tu, sekali bagi derma kat masjid RM200,000. Undang-undang Malaysia tak bagi RM200,000. Undang-undang Islam RM200,000. Kalau penjenayah tidak ada duit RM200,000, tak ada duit, kerajaan yang akan dahulukan RM200,000. Nanti penjenayah kena bayar dekat kerajaan tiap-tiap bulan sampai dia mati, sampai habis hutang. RM200,000. Itu contoh. Kalau mati boleh dapat sampai RM600,000. Ni ada tak orang yang kena ragut lepas tu mati? Tak, dia kena ragut, dia jatuh atas jalan tak, ada kereta langgar dia. Kawan tu dapat tak ganti rugi? Tak ada. Penal Code, kanun keseksaan dalam negara, tak ada. Sebab tu saya kata bahawa Menteri Besar berkenaan dia jahil bab undang-undang Islam. Kalau dia tahu tentang undang-undang Islam, kalau dia benar-benar mementingkan kebajikan rakyat, nescaya semua orang akan menyokong undang-undang Islam. Termasuk Cina Bukit Mertajam pun akan sokong. Termasuk Tokek Babi Kamu Selamat pun akan sokong. Tu tengok Tokek Babi tak mau ke RM200,000. Kalau bini dia tergolek atas jalan tar, agak-agak dia nak RM200,000. Orang kata hudud ya, Cina tak mau hudud. Siapa kata tak mau? Kita tak bagi tahu dengan cara betul. Kalau kita bagi tahu dengan cara betul, Hindu yang ada nanda Otu, Sami Buddha, Sami Hindu, Sami Buddha pun nak kepada undang-undang Islam. Sami Buddha buat buncit, hak nama pusat tu pun nak undang-undang Islam tu tuan. Kalau tuan cerita dekat dia hak betul macam mana? Ustaz tu potong tangan tu. Lah, tuan takut apa potong tangan? Takut potong tangan? Takut? Mana tu pencuri? Takut apa potong tangan? Saya tak takut pun. Takut apa? Oh, tu ustaz tu apa? Zina tu kena kejam dengan batu. Lah, tuan takut apa? Bukan kejam dengan batu, saya tak takut. Kalau kejam dengan bom nuklear, saya tak takut. Pasal apa? Sebab saya tak pernah berzina. Daripada saya kecil sampai umur sekarang 44. Tercerita umur pula. Umur 44 sampai sekarang tak pernah berzina. Saya nak takut apa? Bom lah dengan bom nuklear pun. Saya tak takut. Saya tak pernah berzina. Nak takut apa? Kita kahwin, kita ada isteri. Ada isteri yang halal, ada suami yang halal. Nak takut apa tuan-tuan? Yang takut ni kaki zina dia takut lah. Jadi Islam datang nak protect rumah tangga. Cina, nak tanya tuan-tuan, Cina, dia boleh terima tak kalau suami dia berzina? Cina, dia boleh terima tak? Oh tak boleh. Cina pun, walaupun dia tak ada agama ataupun dia agama Buddha ke Taoism ke apa semua, dia tak boleh terima kalau suami dia berzina, kalau isteri dia berzina. Tak boleh terima. Maka Islam datang
Dia nak ubud. Tapi dia masih bagi peluang. Kalau kamu taubat, hukuman rejam tu tak kena. Tuan-tuan nak tahu satu peristiwa, satu orang lelaki, satu orang sahabat dia pergi bagi tahu dekat Nabi, dia dah buat satu jenayah yang wajib kena hudud dekat dia. Dia kata dia dah buat satu jenayah yang wajib kena hudud dekat dia. Nabi suruh dia apa? Pergi semayang. Nabi suruh dia pergi semayang. Dia pun pergi semayang. Lepas dia pergi semayang, kawan tu datang balik dekat Nabi nak bagi tahu dia buat satu dosa yang wajib kena hudud. Tuan-tuan tahu tak? Nabi tak tanya pun dekat kawan tu, dosa apa kau buat? Tapi Nabi kata, kau semayang ke tadi? Dia tadi semayang. Taubat kamu telah diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya apa tu? Maknanya apa? Tuan-tuan, orang yang betul-betul jahat ni, dia tak semayang. Orang yang betul-betul jahat, dia tak semayang, tuan-tuan. Sebab tu saya kata tuan-tuan semua orang baik. Tuan-tuan datang semayang. Bukit Timah ni, kalau semua datang semayang, agak-agak penuh dah masjid. Penuh tak? Penuh kan? Melimpah gitu tak? Ni berapa tingkat? Dua tingkat kan? Kalau semua datang, laki perempuan semua datang, penuh tu kan melimpah? Ke separuh ke? Penuh lah tak? Katalah penuh. Ni separuh dah lebih kurang kot. Atas kosong kan? Atas kosong. Maknanya apa? Maknanya ramai yang tak datang masjid. Kita kata dah ustaz, dia semayang kat rumah. Kalau betul semayang kat rumah lah kan? Tapi realiti, kalau tuan-tuan tengok survey yang dibuat oleh pihak universiti, banyak universiti dah buat survey tentang orang semayang. Setengah-setengah survey kata tak sampai 10% orang Islam yang semayang. Nak tahu? Contohnya survey yang dibuat di sekolah. Survey yang dibuat di sekolah, budak-budak kita yang mengaji di sekolah, tuan-tuan sekalian, budak-budak dia cakap ikhlas, tuan-tuan. Kita tanya dia, hari ni siapa yang tak semayang? Berdiri atas kursi. Oh, bakal berdiri atas kursi belaka. Kalau orang tua macam kita ni semua tak mengaku. Tak mengaku. Budak-budak dia jujur, tuan-tuan. Tengok-tengok anak ustaz pun berdiri juga. Kan? Anak ustaz pun berdiri juga. Tanya dia, kamu kan anak ustaz? Ataupun anak ustazah? Kamu tak semayang? Ayah kamu tak marah ke? Mak kamu tak marah ke? Ayah pun tak semayang. Contohnya kan, ayah pun tak semayang juga. Pecahlah rahsia. Rupa-rupanya ramai tak semayang. Tanya orang tua, memang semua mengaku semayang. Tapi tanya budak, budak dia susah nak turun. Jadi muslimin muslimat sekalian, percayalah bahawa undang-undang Islam sebenarnya kalau orang faham dengan cara yang betul, dia banyak bagi manfaat, bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga kepada orang bukan Islam. Cuma masalah kita muslimin muslimat sekalian ialah manusia yang tak faham tentang agama ataupun yang sakit hati dengan agama. Ini saya nak ambil peluang, walaupun saya dah cerita banyak tempat benda ni. Orang selalu kata, dia kata kalau kita buat undang-undang Islam, nanti orang Islam je yang kena, nanti orang bukan Islam tak kena. Jadi itu tidak adil. Tuan-tuan, adil ialah wad'u syai' fi mahalli, letak satu benda sesuai pada tempat dia, itu maksud adil. Penjenayah, tak apalah orang Islam dia kena potong tangan, orang Islam kena rejam dengan batu sampai mati, orang Islam kena rotan kalau berzina. Tuan-tuan nak takut apa? Orang Islam ni ramai jahat ke? Kalau ramai jahat, padan muka dia, apa masalah kita ni? Kan? Tapi kita nak buktikan bahawa orang Islam sebenarnya tak ramai yang jahat. Tapi kalau dia buat jahat,
hukuman hudud itu akan membersihkan dosa dia di sisi Allah Ta'ala. Lebih baik dibersihkan dosa dia di atas dunia daripada diazab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Itu satu. Mana dia undang-undang agama, tujuan dia nak kafaratullah, sebagai penembus dosa. Itu satu. Jadi orang Cina, India yang bukan beragama Islam, dia tak perlu, sebab dia tak percaya kepada pembersihan dosa sebagaimana yang Islam ajarkan kepada umat. Orang Islam je sebagaimana kita wajib semayang, macam tu. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, tak jadi masalah orang Islam kena hudud, orang bukan Islam tak kena hudud. Sebab apa? Kalau penjenayah pun tak sama, itu juga berlaku kepada yang bukan penjenayah. Tuan-tuan penjenayah ke? Tuan-tuan bukan penjenayah, tapi kita sama tak cara hidup dengan orang bukan Islam? Tak sama. Maghrib kita datang masjid, betul tak? Kita wajib semayang maghrib. Orang bukan Islam tak wajib semayang. Bulan Ramadan kita wajib puasa, lapar daripada subuh sampai maghrib. Orang bukan Islam tak wajib. Kita orang Islam haram makan babi, tapi Cina boleh makan babi sedap-sedap. Babi sedap, tahu tak? Tapi kita tak boleh makan babi. Cina, Hindu, dia nak berzina, seberapa banyak dia nak berzina. Dia boleh berzina, tapi kita orang Islam dilarang daripada berzina. Banyak contoh yang kita boleh bagi untuk menunjukkan bahawa orang Islam dengan orang bukan Islam sampai bila-bila dia takkan sama. Dia takkan sama. Maka janganlah duk cerita penjenayah pun nak bagi sama. Tak, penjenayah tak sama, orang yang bukan penjenayah pun tak sama. Kalau agama dia berbeza, dia takkan sama. Tuan-tuan nak tahu tak, di England, masa saya mengaji di England, ramai perempuan-perempuan Inggeris, perempuan-perempuan England ni masuk Islam. Masuk Islam. Dalam satu interview, tuan-tuan, dalam satu interview, ada orang tanya dekat perempuan-perempuan Mak Saleh ni. Tapi sayang, tuan-tuan, cari suami payah nak jumpa. Sebab tu saya syorkan orang Bukit Timah lah. Kalau ada rasa nak pergi England, pergilah, tuan-tuan. Ramai sangat perempuan-perempuan Inggeris ni yang belum kahwin, muda-muda 20 kan, datang masjid nak masuk Islam. Itu yang dapat dekat Menggali ramai tu. Rugi tu nak bagi kat Menggali, tuan-tuan kena ambil seorang bagi yang belum kahwin. Baik. Interview, tanya sebab apa dia masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Tuan-tuan nak tahu tak apa jawapan yang common, jawapan yang lazim, yang biasa, yang perempuan-perempuan Inggeris ni jawab? Satu, dia kata orang Islam, dia kata hak dia duk nampak, dia tidak mabuk. Orang Islam dia tidak mabuk. Mak Saleh ni, tuan-tuan, kalau dengan alkohol tu macam apa, tak boleh pisah. Tu satu. Mabuk. Orang Islam tak? Satu. Yang kedua, dia kata orang Islam bersih. Orang Islam ni bersih. Mak Saleh tak. Saya pun tahu kepala macam mana pula bersih. Dekat UK, tuan-tuan, bandar hak kotor semua bandar majoriti orang Islam kan. Bradfordnya, Manchester, Sheffield, London, apa semua tempat yang area orang Islam ramai memang kotor. Rupa-rupanya dia nak cerita orang Islam ni kalau dia buang air dia basuh. Dia buang air dia basuh. Mak Saleh, tuan-tuan sekalian, dia buang air, dia ambil apa tu tisu, dia sapu sikit, dia flush tu je, lepas tu dia pakai seluar. Beza. Lepas tu dia kata orang Islam ni dia ada disiplin. Sebab apa dia ada disiplin? Dia bangun pagi, dia semayang, lepas tu dia rajin kerja. Mak Saleh memang tak semayang, dia tidur sampai tengah hari, dan dia suka hidup atas benefit, atas duit yang kerajaan bagi. Lain. Jadi kita kalau kita nak cerita, tuan-tuan sekalian, orang Islam dengan orang bukan Islam, tuan-tuan janganlah nak bagi sama. Dia takkan sama orang Islam dengan orang bukan Islam dalam banyak aspek kehidupan. Jadi muslimin muslimat, kan dah 9-11 minit, saya nak berhenti sekali itu. Saya nak buka peluang kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan,
Kalau tak ada soalan, saya akan buat kesimpulan dalam dalam waktu yang ringkas. Sudah kita akhiri ceramah kita pada malam ini. Ada sebarang soalan? Baik, ada sahabat kita minta saya komen tentang Elvin Tan yang dilaungkan azan dengan cara dia menyanyi menggunakan alat muzik. Kalau bahasa saya kata piano lah kan, dengan menggunakan alat muzik yang macam piano tu, dalam keadaan tak pakai baju. Lepas tu dia ada tanda salib Nazi pada badan dia, tatu pada badan dia. Muslimin-muslimat sekalian, wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tengok Elvin Tan, ini pandangan peribadi saya, mungkin kita berbeza pendapat, tapi tak apalah, kita bincang. Elvin Tan ni saya tengok dia suka buat provokasi. Dia suka buat provokasi. Kalau tuan-tuan tengok, bila saya tengok tu saya boleh hanggap dah. Dia suka buat provokasi. Dan betul tuan-tuan sekalian, bila dia buat tu, bila dah kecoh kontroversi apa semua, dia jawab. Dia kata kenapa nak marah dekat dia? Dia kata orang Islam yang duk selawat dengan cara menyanyi apa semua, guna alat muzik tu tak apa pula. Dia kata dia buat lagu tu. Tuan-tuan, dia nak banding dia yang menyanyi dengan laungan azan tu dengan orang Islam yang berqasidah tu, dia tak sama lah. Dia tak sama. Orang Islam walaupun dia berselawat, dia berqasidah dengan menggunakan alat muzik, tapi in a proper way, kan? In appropriate way, dengan cara yang elok. Betul tak? Nasyid dengan cara yang elok, betul tak? Kan? Tapi dia tu dengan tak pakai bajunya, dengan ada tanda salib Nazi, pakai orang tengok pun orang rasa marah. Kan? Kerana yang orang Islam ni bila dia berqasidah, bila dia bernasyid tu, siapa nak marah? Dia nasyid dengan cara yang elok. Cuma kalau ada perbezaan pendapat pun tentang beberapa istilah di dalam qasidah, itu sahaja yang ada perbezaan pendapat. Tetapi cara mereka mengalunkan qasidah, cara mereka mengalunkan nasyid itu, dia bukan satu benda yang kontroversi. Jadi respon saya, tuan-tuan sekalian, kita orang Islam ni, masalahnya kerana kadang-kadang sebab kita ni lemah, menyebabkan orang bukan Islam dia boleh buat main-main macam tu je. Dia boleh buat main-main. Saya secara peribadi saya tak suka kalau orang bukan Islam dia cuba mempermain-mainkan ajaran Islam. Dan saya tengok pun tuan-tuan, komen-komen bukan sahaja orang Islam, komen-komen orang bukan Islam pun, bila dia tengok video tu, orang bukan Islam pun kata itu cara mempermain-mainkan ajaran Islam. Saya sendiri saya tak setuju. Dan bagi saya, pihak berkuasa perlu ambil tindakan kepada orang macam ni. Kita kena show respect kepada agama lain. Kita orang Islam pun tuan-tuan, kita tak dibenarkan mempermainkan tokong dia orang. Tak boleh. Tak boleh mempermainkan tokong dia orang. Tak boleh. Contohnya tuan-tuan, duk kata dekat tokong dia kan, tangan banyak macam labah-labah, tapi kalau kita tendang tokong tak boleh buat apa. Jangan kata lagu tu. Lagi dia marah. Tapi kita nak kritik dia dengan cara ilmiah boleh. Buat diskusi, buat intellectual discourse, bincang konsep ketuhanan, konsep berhala dengan cara ilmiah, yang tu tak apa. Tapi dengan cara menghina, itu lain. Itu tak boleh. Jadi bagi saya, cara Elvin Tan itu adalah cara satu provokasi yang tak sepatutnya dibiarkan secara berleluasa. Tak boleh. Wallahu a'lam. Mana pihak berkuasa perlu ambil tindakan terhadap perkara yang macam ni. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan ni? Dia kalau zaman Nabi dulu tuan-tuan, zaman Nabi dulu, kalau ada orang yang mempermainkan Islam, bunuh tuan-tuan, bunuh. Tapi zaman kita tak boleh sebab kita lemah. Zaman Nabi dulu kita kuat, kan? Sebab sahabat pun kuat, Umar Khattab dan sebagainya, tentera kita kuat. Kita sekarang ni kita banyak masalah. Kalau kita nak ambil tindakan bunuh apa semua, dia menimbulkan banyak isu. Dia akan menimbulkan banyak masalah lain pula. Tapi kalau nak cerita zaman Nabi, masa Islam lemah, Islam tak ambil tindakan. Masa kita lemah, kita sabar, kita jangan respon
kepada orang yang menghina kita. Tuan-tuan, saya nak pesan kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan share benda-benda macam tu, dia sebenarnya kita tolong dia untuk capai hasrat dia. Tuan-tuan share, itu yang dia nak tu. Tuan-tuan duk forward dekat kawan-kawan, jangan. Saya sendiri bila saya terima, saya tak share, saya tak forward. Itu cara kita diamkan benda macam tu. Tapi bila zaman kita kuat, zaman kita mampu, orang yang hina Islam, orang yang hina Allah, yang hina Nabi, hukum dia bunuh. Sebagaimana Ka'ab bin Al-Ashraf. Bila Ka'ab bin Al-Ashraf menghina perempuan-perempuan Islam, mengarang syair-syair lucah yang menghina perempuan Islam, menghina Allah dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para komando di kalangan sahabat Nabi dihantar dan bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu hukuman dia ketika Islam kuat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Qasidah menari. Qasidah menari ni tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam, dia sebenarnya benda tu benda yang para ulama berbeza pendapat. Cuma kita ni bila ulama berbeza pendapat, tugas kita sebagai orang awam, kita kena pilih. Bila kita pilih, kita nak pilih hak mana. Itu tuan-tuan kena tentukan cara nak pilih. Cuma bagi saya nombor satu, adab berbeza pendapat kita kena raih. Kita tak setuju dengan pendapat A atau kita tak setuju dengan pendapat B, tak apa. Tapi jangan duk pelekeh kawan tu. Jangan duk hina dia sehingga menyebabkan dia tersinggung, dia sakit hati, lalu berlaku perbalahan. Bila perbalahan, itu hukum dia haram. Tapi yang penting kita bincang dengan cara yang elok. Baik, tuan-tuan sekalian, menari ni gini. Memang betul berlaku ikhtilaf di kalangan para ulama tentang boleh ke tak boleh. Pasal apa? Sebab ada satu ayat Quran yang kata ingatlah kepada Allah dan kadang berdiri ke, duduk ke, atau berbaring, mengiring atas lambung kamu, apa semua tu. Memang ada nas tersebut. Tetapi soalan sekarang ni, adakah nas itu merujuk kepada zikir menari atau apa? Jadi bila kita berbeza pendapat, nak pilih yang mana? Nak pilih pendapat A ke nak pilih pendapat B? Cara yang betul macam mana tuan-tuan? Ini pendapat saya lah. Pendapat saya, cara yang betul ialah tuan-tuan kembali kepada hak Nabi buat. Itu senang. Nabi pernah tak buat macam yang Turki duk buat tu? Kan dia ada sokok tinggi, dia ada skirt dia tu, dia berpusing macam. Nabi ada tak buat? Tak ada. Nabi tak ada buat. Sahabat ada tak sahabat buat lagu tu? Tak ada. Dalil yang kait dengan Ja'far, hadis Ja'far yang kata bila dipuji Ja'far, kan Ja'far seronok, Ja'far pun menari. Itu respon Ja'far secara spontan bila orang puji dia. Macam kita lah kan, mak kita pun puji kita. Oi, hang tahu dah, hang tahu dah orang kampung duk puji hang, kata hang dia duk puji kita kan. Kita dia seronok lagu tu kan. Alhamdulillah kan kita lagu tu kan. Itu tak apa. Mana reaksi spontan. Oh, seronok, alhamdulillah. Kita alhamdulillah, kita berpuji pada alhamdulillah. Itu tak apa. Tapi tuan-tuan nak berzikir, lalu tuan-tuan buat satu macam tarian khusus, pakaian khusus dengan skirt macam tu, dengan topi apa semua, duduk kepala macam tu apa semua. Yang tu Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Jadi pandangan peribadi saya adalah baik tuan-tuan ikut nas yang terang daripada Quran. Nas yang terang daripada Quran apa dia? Khufiyatan kan? Dengan cara perlahan, tawadhu', dengan cara tawadhu'. Bila menari macam tu, yang khufiyah tu tak ada. Dengan cara perlahan, dengan cara tawadhu' tu tak ada. Dengan suara yang kuat tu tak ada. Jadi dalam Islam, zikir itu dengan perlahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu contoh kan. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha, ataupun astaghfirullah, dengan khusyuk. Itu lebih baik. Sebab menepati amalan Nabi dengan para sahabat. Itu pandangan saya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin orang tak faham tentang undang-undang syariat sebab tu orang tak terima. Betul? Dia masalahnya orang tak faham. Kalau orang faham, orang akan terima, tuan-tuan. Macam yang saya sebut tadi lah. Kalau dia faham, mangsa akan dapat ganti rugi. Siapa tak mahu? Betul tak?
Semua orang bukan Islam akan nak. Sakai yang bercawak kotel pun tu. Sakai yang pakai cawak tu pun nak tak. Ya, sakai pun dia reti tuan-tuan pasal duit. Tuan-tuan beli madu dekat R&R apa kat highway tu. Orang asli tu pandai tipu campur macam-macam lah dekat madu tu. Dia pun dah pandai tipu kita. Jadi sebenarnya orang tak faham. Satu lagi, dia duk nampak kekejaman tu. Dia kata kejam tu, hukuman dan potong tangan. Dia tak faham yang gantung sampai mati lagi lah kejam. Kalau nak kira kejam. Tapi yang tu boleh terima pula. Banyaklah kalau kita nak bagi contoh. Kita kena cerita kepada dia orang bahawa Islam tu sebahagian hukuman dia nampak mengerikan. Memang nampak mengerikan. Tujuan dia untuk menakutkan penjenayah, supaya penjenayah takkan buat jenayah. Tapi kalau buat jenayah, Islam dia bagi satu ruang yang dia panggil sebagai kemaafan. Mana penjenayah dia takut tangan dia kena kerak, dia kena cepat-cepat pergi cari tuan rumah yang dia curi barang tu, pulang balik barang tu minta maaf. Engkau nak hilang tangan ke nak pulang balik 10,000 yang kau curi tu? Tu. Sama macam rompok, samun orang, ragu orang, tuan-tuan tarik handbag makcik tu, tersembam makcik tu di atas jalan tol. Tiba-tiba teringat, sudah. Kalau aku kena tangkap, kalau polis Bukit Mentajam tangkap aku, nanti aku kena potong tangan dengan kaki cara bersilang. Agak-agak lagu mana tuan-tuan? Agak-agak lah. Dalam handbag makcik tu duit 500 je. 500 je. Tapi makcik tu cedera. Dia kena pulang balik 500, dia kena bayar 200,000 kat makcik tu. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak hilang tangan dengan kaki bersilang lagu tu ke, atau tuan-tuan nak bayar kat makcik tu 200,000? Nak tanya. Ustaz, saya sayang duit saya Ustaz. Ya tak apa, kat tangan tak apa, tak masalah. Lagu tu lah. Tuan-tuan, orang sanggup perhabis duit, yang penting tangan ada, kaki ada, betul tak? Siapa kencing manis, minta maaf lah kan, kencing manis kena kerat kaki. Nak tanya, nak bayar 200,000 ke nak hilang kaki? Saya kenal ramai ahli keluarga saya, bukan ramai lah, ada beberapa ahli keluarga saya yang kencing manis tuan-tuan, punya tak mau kena kerat kaki tu, sanggup cari Tok Bomo mana, jom dengar saja ada Tok Bomo mana-mana dekat Semenanjung, semua pergi tu, habis duit berapa banyak, sebab tak mau hilang kaki. Jadi Islam dia bagi ruang. Tak mau hilang kaki, jumpa balik kat makcik tu, bayar balik RM500 engkau ragut, kecederaan dia engkau rundinglah dengan makcik tu macam mana. Betul tak? Itu lebih baik. Undang-undang kita sekarang berapa? Penjara 2 tahun. 2 tahun relax lah tuan-tuan. 2 tahun 24 bulan. 24 bulan diskaun 1/3. Berapa? 16 bulan. Hanya setahun 4 bulan je duduk dalam penjara, lepas tu keluar. Yang makcik tu dengan cala mukanya apa, makcik tu dapat apa? Tak dapat apa. 500 yang hilang pun tak dapat, ganti rugi 200,000 pun tak dapat. Jadi kalau kita cerita benda tu tuan-tuan, ruang untuk penjenayah tu bertaubat lebih besar. Kita ajar penjenayah supaya bertaubat. Sama juga kalau bunuh orang. Bunuh orang tuan-tuan sekalian, kalau kita bunuh orang, kita diberi peluang jumpa dengan keluarga mangsa, minta maaf dengan dia, kita nak bayar 600,000 sebagai bayaran dia, dan keluarga mangsa maafkan kita. Nak hak mana? Kalau dia tak maafkan, memang kena pancung. Kalau dia maafkan, kita kena bayar kat dia 600,000. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau ada adik-beradik yang bunuh orang, tuan-tuan sanggup tak? Pasal adik kita buat silap, pergi jumpa dengan keluarga mangsa, runding dengan dia, kami nak bayar ni 600,000 ni. Tak kira lah pinjam dengan mana-mana apa semua, pasal tak mau adik kita kena hukum bunuh. Kan? Ada peluang. Undang-undang kita sekarang tak ada peluang. Engkau bunuh orang, gantung sampai mati. Tapi bila Datuk Mukhtar Hashim bunuh Datuk Taha, dia pergi ampunkan bunuh Datuk Mukhtar Hashim tu pula, kebalik. Dalam Islam, nak ampunkan penjenayah, kena tanya keluarga mangsa. Kerajaan tak ada kuasa. Tuan-tuan, kalau benda ni kita cerita kepada orang Kristian, kepada orang Yahudi, kepada Hindu, kepada Buddha, Hindu dengan Buddha pun setuju.
Boleh tuan-tuan maafkan orang tu tanpa tanya si Cina tu. Cina pun dia kata aku ada hak. Dia kata ini yang mati adik aku, yang mati ni anak aku. Macam mana kerajaan boleh lepaskan dia? Jumpa aku dulu, betul tak? Jadi hak Islam buat tu cantik dah, elok dah tuan-tuan. Jadi kalau kita bagi penerangan berterusan kepada masyarakat, saya tak nampak sebab kenapa masyarakat akan tolak undang-undang Islam. Undang-undang Islam sangat cantik tuan-tuan. Kita hari ini dipaksa menerima undang-undang orang putih. Itu masalah. Yang bukan undang-undang kita. Boleh pula paksa undang-undang orang putih. Bila kita nak buat undang-undang kita sendiri tak boleh. Tak ke pelik? Kan? Pelik tu. Jadi kalau sembahyang ikut Quran dan hadis, kalau puasa ikut Quran dan hadis, kalau haji ikut Quran dan hadis, undang-undang kita pun kita nak ikut Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Cukup ada last. Soalan parti AB. Parti A calon dia teruk, parti B baik. Dasar parti pula, parti A kurang mudarat, parti B pula lebih mudarat. Yang mana satu nak pilih? Sudah. Baik, saya pun tak prepare soalan lagu ni. Katalah kan, parti A tu calon dia teruk, kaki perempuan lah, apa semua kan, curi duit orang, rasuah. Calon dia tu teruk, kaki perempuan, curi duit orang, apa semua. Tapi parti dia tu bagus kan, parti dia tu bagus. Parti mana bagi pilih calon lagu ni kan. Yang kedua ni pula, calon tu bagus tapi parti tu pula karut. Nak pilih hak mana? Saya pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Saya nak jawab cara pasti saya tak mampu. Tuan-tuan kena tengoklah sendiri. Cuma nasihat saya macam ni. Dia benda macam ni tuan-tuan. Dia benda yang macam ni, dia banyak memerlukan kepada akal kita. Tuan-tuan tengok sendiri. Contoh ni contoh. Parti tu teruk. Parti tu memang teruk. Tapi calon dia tu bagus. Calon tu dia akan pergi jumpa dengan kita semua sebagai rakyat. Dia tolong semua orang. Tak kira lah orang tu sokong dia ke tak sokong dia ke, dia tak kira. Dengan parti dia sendiri pun dia sanggup bergaduh. Yang penting dia boleh pertahankan rakyat. Kalau hak jenis macam tu, dia sanggup lawan dengan toke dia sendiri, dengan parti dia sendiri, sebab dia nak jaga rakyat, nak jaga negara, nak jaga agama. Saya sokong tuan-tuan untuk nak pilih, utamakan calon macam tu. Sebab dia tak kira apa. Kalau ada macam tu. Tapi ada orang ni, dia baik sikit-sikit je. Kan? Baik-baik sikit-sikit je. Lepas tu dengan parti dia pun dia tak boleh buat apa lah. Dia tak boleh buat apa. Tapi hak satu lagi ni pula teruk sangat. Parti dia baik, tapi walaupun dia teruk, tapi dia boleh jadi sokong parti dia. Kalau parti dia nak buat apa-apa, dia sokong parti dia. Yang tu tuan-tuan kena utamakan parti. Sebab tu saya kata tuan-tuan kena guna kebijaksanaan, kena nilai lah. Sejauh mana teruk orang tu, sejauh mana bagus orang ni, parti kau tu teruk, sejauh mana tuan-tuan kena nilai. Sebab apa tuan-tuan? Pernah satu kali, kalau saya tak silap, kata-kata Sayyidina Ali. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, kalau saya tak silap, tentang masalah pemimpin yang jahat. Jadi Ali kata pemimpin yang jahat ni lah yang menyebabkan orang yang tak berani buat kekacauan tengah jalan. Mana ada ketikanya nak cari pemimpin ni, nak cari yang betul-betul bagus payah. Macam ustaz tu, guru kan, kadang-kadang dia baik sangat, susah juga ni. Nak bila jenis orang baik sangat, bila orang buat salah pun dia bukan nak boleh tegur orang. Tapi kalau jenis yang kasar ni, yang jenis kasar ni, mulut dia tu macam laser. Kan, macam Kalashnikov AK-47 kan, mulut dia tu kan. Jadi orang pun tak berani. Walaupun perangai dia tu tak berapa bagus, tapi dengan sebab keras dia itu menyebabkan orang tak berani. Maka menyebabkan ada ketikanya kita perlu memberi keutamaan kepada pemimpin yang kurang baik. Jadi saya nak jawab secara pasti saya tak mampu. Cuma tuan-tuan gunalah akal yang ada, panduan Al-Quran dan hadis, pilih hak paling baik. Tuan-tuan nilai parti yang ada macam mana, calon yang ada tu macam mana.
Tapi kita ni pun masalah tuan-tuan. Saya ambil peluang sikit lah. Atas di pemerintah Pauh ni. Ni pemerintah Pauh kan? Pemerintah Pauh ni ramai orang bagus-bagus tuan-tuan. Anak tuan-tuan pun ramai elok-elok betul tak? Anak tuan-tuan pun ramai elok-elok keluar universiti ramai. Pasal apalah tak lantik anak kita jadi calon, betul tak? Anak kita elok-elok, semayang pun elok. Waktulah lagi bagus. Anak kita jadi engineer, jadi doktor pun ramai elok-elok. Ni calon ada Allah. Sedap dia kata kat orang. Kan? Tapi nak ceritanya contoh macam tu lah. Jadi sebab tu saya katakan tuan-tuan, tuan-tuan parti apa pun, tuan-tuan kena desak kepada pemimpin parti. Tuan-tuan UMNO ke, PAS ke, PKR ke, apa ke, tuan-tuan DAP ke, MCA ke, gerakan, tuan-tuan desak pemimpin tuan-tuan nak lantik calon, cari hak berjenis sikit lah. Kan, ni ambil tepi jalan mana, contoh kan, saya bukan kata kat calon ni, tapi contohnya pergi ambil hak tepi jalan mana, entah, itu tak boleh lah. Supaya bila kita desak, ramai orang desak, maka akhirnya parti tu jadi elok. Kemudian hari dia tahu bahawa rakyat tak suka kalau kita pilih secara rambang, tak pilih betul-betul calon. Jadi mudah-mudahan dengan sikap kita itu, senario politik negara kita menjadi lebih baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup, mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Taala. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.